Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Bobo, saya seorang pakar pemakanan. Kenapa lah ni lighting? Kejap. Start lagi. Ya. Salah ni lighting tak baik. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Bobo, saya seorang pakar pemakanan. So, dalam video ini, saya akan bertutur dalam bahasa Melayu sahaja. Jangan curiga, saya memang seorang Cina, tapi I cuma nak praktiskan I punya bahasa Melayu sebab dah lama tak guna. So, I juga nak bertutur dengan lebih fasih lagi. So, itu sebabnya saya rasa ini peluang yang baik, win-win situation, sebab saya juga akan merakamkan beberapa tips dari segi pemakanan yang sebenarnya berkesan ataupun praktikal bagi sesiapa yang sedang menjalani puasa ataupun bagi sesiapa yang sedang menggunakan cara puasa untuk menurunkan berat badan ataupun nak melangsingkan badan kan. Bagaimana anda boleh berpuasa dengan lebih berkhasiat ke ataupun lebih sihat, tu antara tips-tips yang saya akan bagikan dalam video ini. Kami pun tahu sekarang puasa dah hampir setengah jam. Setengah jam. Another one. Sebenarnya puasa ni dah hampir macam separuh bulan. Separuh bulan lagi akan sampai ke raya. So banyak orang yang sekeliling saya, rakan muslim saya, dah banyak yang beli pakaian yang cantik-cantik itu semua, dah bersedia ready nak menyambut raya. Sebab saya juga sendiri sangat curious ataupun ingin tahu tentang budaya Islam, budaya Melayu. Minggu yang lepas saya sendiri juga sudah cuba untuk berpuasa selama sehari. So, I rasa yang pengalaman tu memang sangat baik dan saya juga nak katakan hats off ataupun salute kepada semua rakan-rakan yang sebenarnya berpuasa selama 1 bulan ini. Sebab I rasa yang proses tu memang panjang. Itu sebabnya saya nak kongsikan tips-tips dekat sini bagi sesiapa yang sebenarnya waktu dia puasa akan selalu rasa macam cepat letih ke, lesu ke ataupun ada rasa macam lapar ke, haus. Macam mana kami nak mengelakkan kesemua itu ataupun bagaimana anda boleh mengekalkan tenaga dalam satu hari nanti so you punya hari tu boleh jadi lebih produktif ataupun energize, rasa bersemangat. Okey, tips yang pertama ialah pastikan tiap-tiap hari minum air yang secukupnya. Ambil baseline sebanyak macam 2000 ml. So 2000 ml tu bagaimana you nak agihkan dalam satu hari, sebab banyak orang yang kata dengan air, I puasa lah, macam mana I nak minum air? You rude lah you. Suruh I minum air waktu puasa ke? Bukan macam tu ya. So kalau nak pastikan satu hari minum air yang secukupnya, selepas you bangun tidur kan, you minum dulu berapa teguk air. Kalau bagi I, last week I cuba puasa kan, waktu saya bangun pagi, saya akan minum 500 ml air dulu. Dia juga akan bantu saya untuk pergi ke tandas. Bukan itu sahaja, waktu I sahur, saya juga minum macam 2 gelas air. Itu dah banyak 500 ml macam tu kot. Dalam setengah hari tu, I dah minum 1000 ml. Ada lagi macam 1000 ml saya akan minum waktu iftar, waktu I buka puasa, lepas tu sebelum tidur juga. So air tu boleh bantu dalam kekenyangan. Yang kedua, kami punya badan tu diperbuat daripada air, yang sel-sel, organ-organ tu semua. Pastikan ada cukup air untuk bagikan mereka berfungsi dengan baik. So bagi tips yang kedua ialah dari segi pemakanan waktu sahur. So anda harus pastikan ada pengambilan pemakanan secara seimbang. Banyak orang yang sebenarnya tahu tiap-tiap hari dia orang kena makan dengan seimbang, kena makan dengan sihat, tapi bagaimana you akan categorizekan yang itu sebagai seimbang? So kalau nak seimbangkan, you cuma kena pastikan yang ketiga-tiga ini ada dalam piring anda. So yang pertama sekali ialah sumber kanji, macam nasi ke, kuih tiaw ke, roti ke, mihun ke, roti canai ke, ataupun macam sumber sweet potatoes yang boleh memberikan kami tenaga. So bagi sumber kanji tu, pastikan dalam satu piring tu ada sebanyak macam suku. Yang kedua ialah sumber protein. Sumber protein tu dia bantu untuk pembinaan otot. Bukan itu saja, dia juga bantu untuk kekenyangan. Ada dalam macam ikan, ayam, daging, telur, tempe, tahu, banyak lagi. So yang tu semua juga pastikan dalam piring anda ada macam suku macam tu banyak. Yang ketiga ialah sumber buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Ada separuh piring tu sebenarnya daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. So yang kedua-dua ini dia menyumbangkan kepada macam sumber serat. Serat juga akan membantu dalam kekenyangan dan juga akan memastikan kami punya tenaga dikeluarkan secara lambat dalam satu hari. Sebab cuba bayangkan, kalau you ada banyak tenaga dari segi you punya breakfast kan, dari segi you punya sarapan, tapi you punya tenaga kalau keluar dengan terlalu cepat, maksudnya you akan rasa cepat letih, cepat lesu juga. So itu sebabnya kami nak ada sumber protein, nak ada sumber macam sayur-sayuran ataupun buah-buahan untuk melambatkan pengeluaran tenaga tu. Maksudnya you punya tenaga akan boleh digunakan sehingga buka puasa nanti.
Tips yang ketiga ialah mengenai pengambilan minuman waktu sahur. So, waktu sahur tu, kalau boleh minum air kosong, itu yang paling best sekali lah. Sebab kami tak nak kalau minum terlalu banyak sumber macam teh ke, atau kopi ke, ataupun benda-benda minuman yang berkarbonat kan. Yang ni semua sebenarnya ada kafein, akan menyebabkan kami punya badan untuk mengeluarkan air dengan cepat. Dia punya konsep sama dengan tenaga tu. Kalau air keluar dengan terlalu cepat dalam satu hari tu, you akan rasa dahaga dengan cepat, you akan rasa you punya badan tu letih lesu juga. Sekarang kita pergi ke tips yang keempat. Tips yang keempat ialah sepanjang waktu puasa tu, apa yang anda boleh buat untuk mengekalkan tenaga anda. Bagi saya sendiri, sebenarnya saya ada buat exercise, tapi I punya exercise pun tak macam pergi gym lah ke, atau buat HIIT lah, ataupun buat cardio macam tu. I cuma buat yoga saja, dan selepas yoga tu I memang rasa macam energize sikit dan I tak rasa letih. Sebenarnya pada sebaliknya, I rasa I punya tenaga tu macam ada lebih baik lah kalau compare to I tidur sahaja. So itu sebabnya I nak sarankan bagi sesiapa yang sebenarnya nak cuba, anda boleh cuba aktiviti yang ringan untuk mengekalkan tenaga anda dalam satu hari. So bukan itu sahaja, kalau memang rasa tak ada masa nak buat exercise, anda juga boleh buat kerja rumah. Macam banyak membersihkan rumah ke, ataupun banyak mengemok rumah, ataupun banyak macam sapu rumah ke. Bagi sesiapa yang nak exercise ataupun niat nak buat banyak-banyak senaman kan, kena bersenam ataupun bersukan mengikut keupayaan diri sendiri. Jangan buat sehingga macam HIIT yang sangat-sangat ganas, vigorous punya, lepas tu you rasa dahaga dengan lebih cepat. Tips yang kelima pula, kita pergi waktu buka puasa, waktu iftar dah. Kita tahu banyak orang yang sebenarnya mengamalkan tabiat untuk berbuka puasa menggunakan kurma. Ialah disarankan oleh Nabi Muhammad. Beliau ada sarankan kalau nak berbuka puasa dengan kurma, kena makan dalam angka ganjil, iaitu 1 biji ke, 3 biji ke, 5 biji ke, ataupun 7 biji. Anda boleh cuba 1 biji ataupun 3 biji, sebenarnya dah cukup. Sebab bagi kurma tu dia kecil sahaja, banyak orang yang terlampau makan. Ada orang yang memang suka sahaja makan dengan kurma, tapi sebenarnya kurma tu dia tinggi dalam gula juga. Walaupun kurma ada banyak sumber nutrien yang sangat baik, kalau makan dengan berlebihan, ia juga akan menyebabkan kami punya badan untuk mengalami kesan buruk. So itu sebabnya kalau nak makan kurma, makan 1 biji, anda boleh makan lagi buah-buahan yang lain macam apple ke, orange ke. Sebab kalau anda makan apple yang sebiji macam ni ataupun orange yang sebiji ni kan, ia akan memberikan kekenyangan yang lebih banyak. You makan hidangan utama nanti kan, you tak akan makan melampau juga sebab you dah kenyang sedikit. Tu dari segi macam tu, anda punya berat badan tu semua juga akan dikawal dengan baik. Kesimpulannya, sebenarnya kurma tu dia baik untuk kesihatan diri, tapi kalau makan secara terlalu banyak, ia juga akan menyumbang kepada terlalu banyak kalori dan juga terlalu banyak gula dalam badan kita. Kita pergi ke tips yang keenam, iaitu sama dengan tips konsep macam waktu bersahur. Iftar tu kena pastikan pengambilan pemakanan yang seimbang, sebab boleh membantu kami untuk fix kami punya craving, so that kami tak akan rasa macam nak makan pencuci mulut ke, ataupun nak makan dessert sangat. Kalau makan dengan tidak seimbang, ataupun makan macam banyak nasi, mihun, mie tu semua kan, anda punya badan akan rasa nak gula lebih banyak lagi. Dia akan menggoda anda untuk makan banyak pencuci mulut. So bagi pencuci mulut, ini tips yang ketujuh. Selalu kami berbuka puasa dengan macam keluarga ataupun rakan-rakan sekalian. Kita ada satu saying kan, sharing is caring. Kalau boleh, yang pencuci mulut tu kena pastikan ada berkongsi dengan rakan-rakan ataupun keluarga sekalian, sebab akan mengelakkan daripada makan terlalu banyak. So itu antara beberapa tips yang boleh saya kongsikan. So saya juga harap anda akan bermanfaat daripada tips-tips semua ini. So bagi sesiapa yang dah cuba ataupun rasa memang ia praktikal, boleh komen dekat bawah. Bagi sesiapa yang belum follow saya ataupun subscribe to saya punya channel, tolong buat sedemikian. Kalau sesiapa yang ada sebarang soalan ataupun pertanyaan tentang pemakanan ataupun macam sukan ke bersenam, boleh juga bagi saya komen ataupun PM saya. So sebelum saya tamatkan perkongsian ini, salam berpuasa kepada semua-semua rakan Muslim dan juga selamat berbuka puasa nanti. So kami jumpa lagi next time. Okay, bye.